Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Video bagi segmen Hasrat Kurikulum Matematik KSSR Semakan 2017 ini merupakan kupasan yang dapat diperincikan berdasarkan dokumen standard dan pentafsiran DSKP KSSR mulai halaman muka surat 1 hingga 32. Mohon rujuk DSKP. Perkembangan Kurikulum Malaysia mengambil titik mula laporan Kabinet 1979 yang dipengerusikan oleh Tun Mahathir, terhasillah dasar pendidikan negara dalam aspek kurikulum peringkat sekolah rendah iaitu 1983 pelaksanaan kurikulum baru sekolah rendah, 1993 pelaksanaan kurikulum bersepadu sekolah rendah mengambil kira antaranya elemen falsafah negara 1988 yang kemudiannya ditukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan. 2003 KBSR semakan pelaksanaan PPSMI iaitu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. 2011 pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah KSSR 2017 KSSR semakan 2017 mulai tahun 1 dan tahun 2022 merupakan satu kitaran lengkap pelaksanaan KSSR semakan 2017 dengan pelaksanaannya tahun 6. KSSR dibina berasaskan 6 tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, serta sains dan teknologi. 6 tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni, berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif. KSSR Matematik digubal berdasarkan 6 tunjang kerangka KSSR. KSSR semakan 2017 mengambil kira akan penyemakan kurikulum meliputi elemen kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Penambahbaikan kandungan mengikut trend global dan tanda aras antarabangsa. Pendekatan pembelajaran secara mendalam, kontekstual dan berkesan bagi aspek pedagogi dan pentaksiran memperkemaskan lagi perkembangan pembelajaran secara berterusan. Penambahbaikan ini adalah selaras dengan apa yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Negara PPPM selaras dengan SYOR iaitu 6 aspirasi murid, kemahiran abad ke-21, kemahiran komunikasi, perpaduan dan keharmonian kaum. Antara elemen tuntutan perubahan juga adalah berdasarkan Benchmarking Review of the Malaysian Primary School Curriculum and Assessment, di mana laporan terakhirnya pada Disember 2013. Juga mengambil kira Trend in International Mathematics and Science Study, TIMSS, Grade 4. Penyemakan juga atas perubahan kepada Dokumen Standard Kurikulum DSK, pemantapan cerdik keuangan, kemahiran berfikir aras tinggi dan mengorganisasikan kandungan keseluruhan. DSKP KSSR semakan 2017 Matematik menghasratkan pendidikan matematik mengupayakan setiap individu murid agar mampu berfungsi sebagai efektif di masa akan datang dengan penekanan aspek perkembangan cara pemikiran murid secara matematik bagi menguasai dan memahami konsep, proses dan prinsip matematik.
KSSR Matematik bermatlamat membentuk individu yang berfikrah matematik, iaitu membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, berlandaskan sikap dan nilai agar berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian selaras dengan perkembangan sains dan teknologi dan cabaran abad ke-21. Sehubungan itu, KSSR Matematik bertujuan membolehkan murid mencapai objektif sebagaimana yang disenaraikan. Kerangka kurikulum matematik merupakan asas kepada penggubalan kurikulum matematik sekolah rendah dan sekolah menengah. 4 elemen penting yang menyumbang kepada pembangunan insan yang berfikrah matematik ialah bidang pembelajaran, sikap dan nilai, kemahiran matematik dan proses matematik. Fikrah menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005 membawa pengertian yang sama dengan daya berfikir dan pemikiran. Dalam konteks pendidikan matematik, fikrah matematik merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan matematik kebangsaan. Murid yang berfikrah matematik ini merupakan murid yang berkeupayaan melakukan matematik dan memahami idea matematik serta mengaplikasikan secara bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai matematik. Fikrah matematik juga berhasrat menghasilkan individu yang kreatif dan inovatif serta memenuhi keperluan abad ke-21 kerana kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang mampu berfikir dan menjana idea. Kandungan kurikulum matematik dirangkumkan mengikut 5 bidang pembelajaran iaitu nombor dan operasi, sukatan dan geometri, perkaitan dan algebra, statistik dan keberangkalian dan matematik diskrit yang dipelajari di peringkat sekolah menengah. Slide ini menerangkan tajuk-tajuk yang terkandung dalam setiap bidang pembelajaran di peringkat sekolah rendah. Proses matematik yang menyokong pembelajaran matematik yang berkesan dan berfikrah adalah penyelesaian masalah, penakulan, komunikasi secara matematik, perkaitan dan perwakilan. Kelima-lima proses matematik tersebut saling berkait dan perlu dilaksanakan secara bersepadu merentas kurikulum. Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam PDP matematik. Justeru, PDP perlu melibatkan kemahiran penyelesaian masalah secara komprehensif dan merentasi keseluruhan kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. Penakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan pengertian tentang matematik lebih bermakna. Perkembangan penakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Penakulan berupaya mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran logikal, malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis yang juga merupakan asas kepada kefahaman matematik secara mendalam dan bermakna. Bagi mencapai objektif ini, murid harus dilatih dan dibimbing untuk membuat konjektur, membuktikan konjektur, memberi penerangan logikal, menganalisa, membuat pertimbangan, menilai dan memberi justifikasi terhadap semua aktiviti matematik.
Selain itu, guru perlu menyediakan ruang dan peluang untuk perbincangan matematik yang bukan sahaja engaging tetapi membolehkan setiap murid terlibat dengan baik. Komunikasi secara matematik dapat membantu murid menjelaskan dan memperkukuhkan pemahaman matematik. Perkongsian matematik secara penulisan dan lisan dengan rakan sekelas, guru dan ibu bapa, murid akan dapat meningkatkan keyakinan diri dan memudahkan guru mantau perkembangan kemahiran matematik mereka. Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembelajaran matematik yang bermakna. Melalui komunikasi, idea matematik dapat diluahkan dan difahami dengan lebih baik. Komunikasi secara matematik sama ada secara lisan, penulisan atau menggunakan simbol dan perwakilan visual. Perwakilan boleh didefinisikan sebagai sebarang tata raja, roof, image atau objek konkret yang boleh melambangkan atau mewakilkan sesuatu yang lain. Sistem perwakilan secara semula jadi terbahagi kepada dalaman dan luaran. Sistem perwakilan dalaman adalah yang wujud di dalam fikiran seseorang individu, manakala sistem perwakilan luaran adalah yang mudah dikongsi dengan dan dilihat oleh orang lain. Berkaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat mengaitkan pengetahuan konseptual dan prosedural serta dapat mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan matematik dengan bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan kefahaman murid dan menjadikan matematik lebih jelas, bermakna dan menarik bagi mereka. Kemahiran dalam matematik yang harus dikembangkan dan dipupuk dalam kalangan murid meliputi numerasi, mengukur dan membina, mengendali dan mentafsir data, manipulasi aritmetik, manipulasi algebra, mengguna algoritma dan mengguna alat matematik dan TMK. Kemahiran dalam matematik yang menyokong pembelajaran matematik yang berkesan dan berfikrah adalah kemahiran matematik, kemahiran menganalisis, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran membuat penyelidikan, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran menggunakan teknologi. Perincian kemahiran matematik ini boleh dirujuk dalam DSKP di halaman muka surat 10. Nilai adalah kualiti efektif yang ingin dibentuk melalui PDP matematik menggunakan konteks yang sesuai. Nilai kebiasaannya diajar dan dipelajari secara implisit di dalam sesi pembelajaran. Nilai murni yang dipupuk akan seterusnya menjelmakan sikap yang baik. Penerapan sikap dan nilai dalam PDP matematik bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dari aspek pengetahuan dan kemahiran di samping memiliki akhlak yang mulia. Penghayatan nilai murni juga dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkepribadian luhur dan mempunyai sikap yang baik. Elemen merentas kurikulum EMK ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses PDP selain yang ditetapkan dalam SK. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti yang dipaparkan. Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai kemahiran abad ke-21 dengan memberi fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran abad ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid
supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan standard kandungan SK dan standard pembelajaran SP dalam KSSR Matematik menyumbang kepada pemerolehan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid. Ciri-ciri profil murid yang perlu dibentuk ialah berdaya tahan, mahir berkomunikasi, pemikir, kerja sepasukan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, penyayang, prihatin dan juga patriotik. KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam PDP bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada 4 tahap pemikiran iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penangkulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menakul dan strategi berfikir. Pentafsiran bilik darjah PBD merupakan proses mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap penguasaan murid. PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan summatif. Pentafsiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses PDP, manakala pentafsiran secara summatif dilaksanakan pada akhir sesuatu unit pembelajaran. Penggal semester atau tahun. Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen pentafsiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP. Pentafsiran akan lebih diperjelaskan melalui video yang berkaitan dengan PBD berikutnya. KSSR Matematik digubal dengan memberi penekanan kepada SK dan SP yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. Standard-standard ini dijelmakan mengikut tajuk-tajuk yang dikelompokkan dalam bidang pembelajaran. Tahap perkembangan pembelajaran murid diukur berdasarkan standard prestasi. KSSR Matematik memberi fokus kepada penguasaan pengetahuan, kemahiran proses serta sikap dan nilai yang sesuai dengan tahap kebolehan murid. Peruntukan waktu minimum untuk matematik adalah 96 jam setahun. Objektif bagi setiap tajuk dieksplisitkan sebagai panduan pengajaran bagi menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan kebolehan serta keperluan murid. Guru perlu menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan profesional mereka bagi mencapai objektif tersebut. Aktiviti yang dicadangkan bukanlah sesuatu yang mutlak. Guru disarankan menggunakan sumber yang pelbagai seperti model, buku dan internet dalam menyediakan aktiviti PDP yang bersesuaian. Standard kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard pembelajaran merupakan suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard prestasi adalah suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa suatu perkara itu telah dikuasai murid.
Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur catatan. Lajur ini mengandungi cadangan aktiviti dan nota. Guru boleh melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai standard pembelajaran. Matematik adalah bidang ilmu yang berteraskan konsep, fakta, sifat, peraturan, corak dan proses. PDP matematik yang baik menuntut guru merancang aktiviti dengan teliti serta menggabung jalinkan kepelbagaian strategi yang membolehkan murid bukan sahaja memahami kandungan secara mendalam, malah dicabar untuk berfikir pada aras yang lebih tinggi. Peluang dan pengalaman pembelajaran yang pelbagai, pengintegrasian penggunaan TMK dan penyelesaian masalah yang melibatkan keseimbangan kedua-dua soalan rutin dan bukan rutin juga ditekankan dalam PDP matematik. Soalan bukan rutin yang memerlukan pemikiran aras tinggi ditekankan bagi mencapai hasrat menghasilkan modal insan yang berfikrah, kreatif dan inovatif, mampu bersaing dalam era globalisasi serta berupaya menghadapi cabaran abad ke-21. Lantas, guru perlu mereka bentuk PDP yang memberi peluang dan ruang bagi murid membuat konjektur, menakul, bertanya soalan, membuat refleksi dan seterusnya membentuk konsep dan pengetahuan secara kendiri. Maka teknik penyoalan yang berstruktur diperlukan bagi membolehkan murid menemui peraturan, pola ataupun sifat sesuatu konsep matematik. Oleh itu, strategi yang digunakan dalam PDP matematik memerlukan kepelbagaian dan keseimbangan. Penggunaan teknologi seperti berisian dinamik, kalkulator, internet dan sebagainya perlu diintegrasikan dalam PDP matematik bagi membantu murid membentuk kefahaman mendalam tentang sesuatu konsep, terutamanya yang melibatkan konsep yang abstrak. Namun, strategi yang bersifat tradisional kadang-kala masih diperlukan apabila mengajar kandungan yang berasaskan prosedural. Di samping itu, guru perlu menggunakan kepelbagaian pendekatan PDP seperti pembelajaran mastery, pembelajaran kontekstual, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah, simulasi, inquiry, penemuan, pendekatan modular dan pendekatan STEM. Pendekatan sebegini bagi memberikan pengalaman pembelajaran matematik yang menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar, seterusnya akan membentuk kefahaman konsep yang mendalam. Oleh itu, guru perlu memilih strategi PDP yang sesuai bagi memenuhi keperluan murid yang mempunyai kepelbagaian kebolehan, kecenderungan dan minat dalam aktiviti yang bermakna dan mencabar yang direka bentuk khusus berdasarkan keperluan mereka. Sekian, terima kasih.